Saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Amma ba'd. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama berniat iktikaf. Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam majlis ini, di tempat ini, dicatatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita membahaskan tentang roh. Ustaz kira sebelum ini pun kita pernah membahaskan tentang roh. Kalau tidak silap yang lepas kita telah membahaskan antara jasad dan roh, mana satu dahulu yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka pada hari ini kita akan membahaskan tentang adakah jiwa, roh, nafs ataupun diri itu satu entiti yang sama, ataupun itu semua adalah entiti yang berbeza. Ada yang mengatakan bahawa roh, nyawa, jiwa, diri, nafs itu adalah entiti yang satu. Sebagaimana kata pengarang kitab Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ada pun yang mengatakan bahawa maksudnya sama, mereka itu adalah jumhur ulama. Jumhur mengatakan diri kita adalah roh. Diri, nyawa, jiwa, nafs, roh itu adalah satu. Dan ada juga yang mengatakan bahawa dua perkara yang berbeza. Ada yang katakan roh dan nafs itu berbeza. Dalam bahasa Melayu ni kita ada panggil roh, ada panggil jiwa, ada panggil diri. Tapi dalam bahasa Arab dia hanya dua je, nafs ataupun roh. Nafs ataupun roh. Sebab kerana apa? Kenapa dikaitkan roh dan nafs itu sama ataupun tidak? Ini kerana di dalam Al-Quran kadang-kadang Allah menggunakan kalimah nafs itu merujuk kepada roh. Kadang-kadang Allah menggunakan kalimah nafs itu merujuk kepada nafs itu sendiri. Bahkan ada juga kadang-kadang menggunakan kalimah roh itu merujukkan kepada bukan pada roh pun ada juga. Nanti kita akan temui di dalam Al-Quran. Atas sebab itulah maka di kalangan para ulama sendiri berbeza dari segi pemahaman mereka, adakah roh dan nafs itu sama. Begitu. Kata pengarang kitab Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kami akan dedahkan rahsia permasalahan ini dengan kuasa dan daya daripada Tuhan. Maka kita katakan bahawa jiwa itu ataupun nafs itu dimasukkan dalam beberapa hal. Ada yang mengatakan jiwa ataupun nafs itu sama dengan roh, nafs itu sama dengan roh. Dan telah berkata Al-Jauhari, nafs itulah roh. Maka roh itu adalah nafs dan nafs itu adalah roh. Apabila orang mengatakan telah keluar rohnya, bermaksud telah keluar dirinya ataupun nyawanya. Kataku pula kalimah nafs di dalam Al-Quran boleh dimasukkan dengan zat. Yakni tentang zat itu maksudnya jasad. Roh dan jasad. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur pada ayat 61, fasallimu ala anfusikum, hendaklah kamu memberi salam kepada sesama kamu. Maka kalimah anfusikum itu merujuk kepada roh dan juga jasad. Surah An-Nahli, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Ingatlah
pada hari di mana tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, iaitu di akhirat kelak roh akan dibangkitkan bersama jasad, dan di waktu itulah mereka akan membela diri. Tu. Dalam surah Al-Muddathir pada ayat ke-38, kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap diri tergadai kerana perbuatan dirinya. Maka diri itu adalah roh dan juga nafs. Itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau belum mendefinisikan roh tu adakah sama ke tidak, cuma beliau mendatangkan kalimah nafs juga di dalam Al-Quran terdapatnya membawa makna nafs itu, dan nafs itu merujuk kepada roh dan jasad. Itu ini baru dari peringkat penakrifan, belum lagi nak dikatakan kategori apa, belum. Itu baru tu je, baru orang kata pengarang kitab baru nak pecahkan persoalan ini. Dan nafs juga ditafsirkan dengan roh. Kata Ibnu Qayyim Jauziyah, ada juga kalimah nafs itu merujuk kepada roh, sebagaimana ayat yang biasa kita dengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai roh yang tenang tenteram. Maka kalimah nafs itu merujuk kepada roh, bukan nafs itu merujuk kepada roh dan jasad, tidak. Kerana apa? Kerana di waktu itu datangnya malaikat maut dan beritahu kepada roh yang berada dalam jasad, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan di waktu itu malaikat maut sedang berbicara dengan roh yang berada di dalam jasad. Yang dibawa keluar menghadap Allah Ta'ala itu rohnya, manakala jasadnya tinggal di bumi. Kan? Al-Bara' bin Azib, dan juga hadis daripada Al-Bara' bin Azib. Begitu juga hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika roh yang baik ini keluar daripada jasad, seperti keluarnya air daripada tempat air, maknanya mudah dia keluar, disambut oleh malaikat, dikapankan mereka dengan kain yang diperbuat, kain sutra yang diperbuat yang daripada syurga, dengan pacainya, dengan bawahnya sangat wangi, lalu dibawa berarak naik ke langit, melepasi lapisan-lapisan langit hingga dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala, sehingga Allah menyambut kedatangan roh itu dengan mengatakan, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau bersama dengan hamba-hambaku, fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Itu ketika bila? Ketika roh itu dihadapkan pada Allah Ta'ala. Adapun jasad itu masih lagi di bumi. Kan itu maksud nafs ini merujuk kepada roh. Begitu juga dalam surah Al-An'am, ukhriju anfusakum, lepaskanlah jiwa-jiwa kamu ataupun ruh-ruh kamu, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan tahanlah nafs daripada keinginan hawa. yakni nafs itu merujuk kepada nafsu ataupun roh. Maka kalau jumhur ulama mengatakan nafs itu roh itu sama, roh itu sama, nafs itu sama, dan pada roh itu ada al-hawa. Al-hawa inilah yang kerjanya menyuruh-nyuruh untuk melakukan kejahatan. Inna nafsa la amaratu bisu, sesungguhnya pada diri, pada roh itu ada satu perasaan yang menyuruh-nyuruh untuk melakukan kejahatan. Apa dia? Al-hawa tadi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wala tattabi'ul hawa, jangan kamu ikut al-hawa ni. Kerana apa? Al-hawa inilah yang menjadikan manusia itu menjadi jahat. Kan? Itu. Dulu kita fahamin, kan? Dulu kita faham nafsu tu satu, al-hawa tu satu, nafsu hawa nafsu tu satu, nafsu tu lagi, kan? Itu rupanya yang kita faham itu ialah dari segi pahaman di kalangan ahli-ahli tasawuf. Dia ada perbezaan lagi di kalangan ulama tasawuf, memahami roh itu seperti apa lain lagi. Tetapi di kalangan ulama-ulama yang membahaskan tentang ar-roh ni menyimpulkan bahawa manusia ini terbahagi pada dua unsur saja, unsur roh dan unsur jasad. Kita semua ni adalah roh di sebalik jasad, dan pada roh itu ada al-hawa yang menyuruh-nyuruh untuk melakukan kejahatan. Adapun nanti, walaupun kita ni terdiri dari roh dan jasad, nanti di akhirat
Ya, kita akan dibangkitkan dengan roh dan jasad, tapi jasad kita berbeza. Min khalqin jadid, daripada ciptaan yang baru. Itu belum lagi kalau masuk dalam syurga, berubah lagi jasad kita. Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis, idza dakhala al-ahlul jannati jannata, ketika ahli syurga itu memasuki syurga, fayaqulu Allah azza wa jalla, lalu Allah Ta'ala panggil semua ahli syurga ni, lalu Allah Ta'ala sebut, turidu syai'an uzidakum, apa yang kamu nak lagi, pasti aku akan bagi. Lalu mereka pun menjawab, alam tubayyidu wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, wa tunjina minan nar wa tudkhilul jannah, engkau telah menjauhkan kami daripada neraka dan juga kamu telah memasukkan kami ke dalam syurga. Dan Allah Ta'ala sebut, dan Nabi sebut ketika itu ahli syurga mengatakan, alam tubayyidu wujuhana, bukankah kau telah memutihkan wajah kami. Jasad berubah. Seluruh ahli syurga ni jasadnya berubah. Berubah. Putih. Walaupun barangkali di dunia ni bangsanya ialah kulitnya hitam, tetapi bila masuk ke dalam syurga putih semua, tuan-tuan. Mana tuan-tuan pun ganteng. Tu mengikut bahasa orang Section 20 lah. USJ kita cakap lain. Kan, ganteng, kacak, kan, lawa. Kalau lelaki pun dah lawa, laki, perempuan apatah laki, kan. Yang kekal itulah rohnya. Begitu juga perempuan, wajah mereka ni berubah, fizikal mereka ni berubah, kan, berubah. Sehingga kan Nabi pernah mendeskripsikan bagaimana cantiknya hurul ain, yakni bidadari dalam syurga, daripada hujung rambut ke hujung kaki dan sebagainya, cantik. Sehingga kan Ummu Salamah tanya, ya Rasulullah, ayul afdal an-nisa fid jannah, yang perempuan yang dunia ni masuk syurga dengan bidadari, mana lagi cantik? Jawab Nabi, perempuan dunia yang masuk syurga tu lagi cantik. Lalu ditanya kenapa? Disebabkan ibadah yang dilakukan. Maknanya dari segi fizikal tu cantik, bidadari pun cantik, dia pun cantik, tetapi yang mengatasi bidadari itu ialah rohnya, kesan roh tadi. Sebab badan kita ni, jasad kita yang Allah Ta'ala ciptakan daripada sperm, dengan yang asalnya daripada tanah ni, dia begini je. Bila kita baca surah Al-Kahf yang dikatakan bercahaya di hari kiamat, yang bercahaya itu ialah rohnya, roh tu yang bercahaya. Kan, jasad macam ni juga, tuan-tuan ni. Kalau tutup lampu semua ni, tak nampak kita ni, kan. Tutup lampu, tak ada bercahaya semua ni, ada tak ada, kan. Lubang hidung pun nampak, kan, ada, kan, sama je. Sebab jasad yang bercahaya itulah roh, kan, begitu. Jadi sebab itulah ada sebahagian mereka mengatakan bahawa diri kita adalah roh, jasad nanti berubah, begitu. Ada pun roh juga tidak pernah dimaksudkan dengan badan. Ada juga kalimah roh yang Allah Ta'ala gunakan di dalam Al-Quran itu tidak merujuk pada jasad, tidak. Bahkan juga tidak merujuk kepada roh. Kalau jasad pun tidak, kalimah roh, tapi tidak merujuk kepada jasad, tidak merujuk kepada roh, jasad apatah lagi, begitu. Ada ke kalimah roh yang merujuk kepada bukan pada roh? Ada, iaitu sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Syura pada ayat yang ke-52, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, begitulah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW Al-Quran daripada perintah kami. Maka ruhan min amrina, ruhan itu merujuk kepada Al-Quran dan bukannya pada roh. Bukan maknanya wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan begitulah kami wahyukan kepada engkau roh yang kami perintahkan. Tak. Maka ruhan ini merujuk kepada Al-Quran. Maknanya ada juga kalimah roh di dalam Al-Quran itu membawa makna Al-Quran, bukan makna roh. Ada lagi ayat yang seumpama dengan itu. Contohnya dalam surah Al-Mu'min pada ayat ke-15,
yulki ruha min amrihi ala man yasha min ibadihi liyunzira yaumat talaq. Artinya dia menurunkan wahyu dari perintahnya kepada sesiapa yang disukainya di antara hamba-hambanya untuk memberikan peringatan tentang adanya hari pertemuan. Surah Al-Mu'min pada ayat 15. Mana yulkiya ruha min amrihi, diturunkan wahyu daripada perintahnya, maka ruha ini merujuk kepada makna wahyu. Ada lagi ayat yang selain daripada tu, yunazzilul malaikatu birruhi min amrihi ala man yasha min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Surah An-Nahl pada ayat kedua, iaitu dia menurunkan malaikat membawa wahyu dari perintahnya kepada sesiapa yang disukainya di antara hamba-hambanya, bahawa hendaklah kamu memberikan peringatan bahawasanya tiada Tuhan melainkan aku, sebab itu patuhlah kepadaku. Maka dalam surah An-Nahl ayat kedua ini, kalimah ruh, yunazzilul malaikatu birruh, maknanya membawa erti turunnya malaikat dengan membawa wahyu. Maka ruh itu ialah dimaknakan dengan wahyu. Maka daripada ketiga-tiga ayat tadi, fahamlah kita bahawa apabila kita membaca suratul di dalam Al-Quran, suratul Qadar, tanazzalul malaikatu warruh, iaitu ketika kita kerap membaca pada malam yang 10 bulan Ramadan, surah Qadar yang kita katakan lebih baik pada 1000 bulan itu, ialah diertikan dengan makna tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam Lailatul Qadar itu turunnya malaikat dengan ruh. Maka ruh di sini ada dua makna. Satu, dimaknakan dengan malaikati warruh, malaikati warruh, dari kalimah waw, malaikati warruh, maknanya turunnya malaikat dan malaikat Jibril. Ada orang maknakan dengan turunnya malaikat dengan ruh, makna ruh-ruh orang telah meninggal dunia. Itu tidak tepat, sebab kalimah ruh itu mufrad. Maka ada yang mengatakan ruh di sini ialah malaikat Jibril, kerana terdapat juga dalam Quran menyebut Ruhul Qudus. Tetapi makna yang lebih tepat ialah ruh di sini ialah wahyu. Artinya tanazzalul malaikati warruh, turunnya malaikat dan juga wahyu. Ruh yang itu maknanya wahyu. Dan pandangan ini lebih dekat daripada pandangan yang pertama, turunnya malaikat dan juga malaikat Jibril, memberi erti bahawa ketika Nabi bertahanus di Gua Hira, kalau diterjemahkan ruh tu dengan malaikat Jibril, maknanya ada malaikat lagi ni, malaikat lain yang ada di waktu itu selain daripada malaikat Jibril. Boleh faham tak? Okey. Jadi kalau begitu, tanazzalu malaikat, turunnya malaikat dan juga malaikat Jibril, mana ada malaikat lagi lah. Sebab itu makna yang paling dekat melihat kepada makna-makna ruh itu ialah pandangan yang ketiga yang mengatakan tanazzalul malaikati warruh, turunnya malaikat Jibril, warruh itu merujuk kepada Al-Quran. Itu makna yang lebih dekat. Sebab kalau kita baca dalam surah yang lain, wan najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu kita akan dapati kisah ketika Nabi SAW berada di Gua Hira itu, dan beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang ketika itu berada di ufuk yang tinggi, summa dana fatadallah, turun berjuntai sedikit demi sedikit hingga merapati Nabi, sehingga jarak dia dengan Nabi SAW itu 2 anak panah, bahkan lebih dekat daripada 2 anak panah. Fa'auha ila abdihi, lalu diwahyukan. Maka auha itu bermaksud makna roh. Maka diwahyukanlah kepada hamba tadi melalui malaikat Jibril oleh Allah Ta'ala. Maka disitulah maknanya roh. Itulah makna yang paling tepat. Maknanya rupanya kita baca kitab roh ni baru kita faham. Dalam Quran ni roh juga tidak mengertikan makna roh saja yang kita faham, tetapi roh juga digunakan untuk Al-Quran. Nah, kalau begitu kenapa dikaitkan Al-Quran itu dengan roh? Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dinamakan wahyu ataupun Al-Quran itu dengan roh kerana ia telah memberikan kehidupan yang berguna
Sebab kehidupan tanpa roh tidak akan mendatangkan manfaat kepada tuannya sama sekali. Jasad kalau tak ada roh, maka jasad itu tak berguna. Nak ibadah pun tak boleh, apa pun tak boleh. Begitu juga hati apabila tidak ada roh, yakni ataupun tidak ada Al-Quran, maka hati itu akan jadi kosong. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, man ya'ishu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarinan. Barang siapa yang hidupnya tidak mengingati Allah, jauh daripada mengingati Allah, Quran pun tak ada dalam hatinya, maka kami akan ikat hatinya dengan syaitan, maka jadilah syaitan itu sebagai pendamping bagi diri dia. Jadi hidup kalau tidak ada panduan Quran di dalam hatinya, dia jadi hancur. Sama juga jasad yang tidak ada roh, sama. Sebab tu disinonimkan kalimah roh itu dengan Al-Quran, kan. Bahkan kehidupan binatang lebih baik dan lebih terselamat daripadanya. Balhum adal, kan. Sebab apa? Binatang ini kalau dia ganas pun, dia hanya makan jenis yang rantaian makanan dia je, dia tak bunuh lain, kan. Tetapi manusia dia boleh bunuh, kan. Tu. Dinamakan roh itu sebagai roh kerana roh satu badan akan hidup. Demikian pula roh dinamakan dengan angin ataupun udara disebabkan udara itu sangat diperlukan dalam kehidupan. Daripada kalimah roh datang pula kalimah ataupun perkataan rauh, raihan, istirahah yang diartikan dengan kelapangan dan istirahah. Dan sinonimnya roh itu bersifat tenang. Roh ini memang Allah Ta'ala ciptakan dia asalnya untuk tenang, tetapi dalam roh itu ada al-hawa yang sentiasa menghasut-hasut untuk melakukan kejahatan tadi. Maksudnya apa? Maksudnya pada jasad ada roh, pada roh ni ada satu perasaan yang Allah Ta'ala tinggalkan, iaitu al-hawa. Dan inilah kunci kepada hasutan iblis, yang meniup di dalam dada-dada manusia ni tenggelam timbul ni, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa yang meniup ni? Minal jinnati wan nas. Sama ada di kalangan jin ataupun di kalangan manusia sendiri. Lebih-lebih dalam roh ni ada al-hawa yang sentiasa menyuruh-nyuruh untuk melakukan kejahatan. Lebih-lebih lagi pada roh itu sendiri ada keinginan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal dihiaskan bagi diri manusia itu keinginan, nak perempuan, apa lagi, nak ada anak, nak ada harta yang banyak dan begitu. Lepas tu tidak salah keinginan tersebut, tetapi bila adanya al-hawa tadi, itu yang melakukan perkara-perkara dosa, berzina dan sebagainya. Okey. Dinamakan nafs itu roh kerana wujudnya kehidupan apabila roh ada padanya. Dinamakan nafs kerana kenilaian dan kemuliaannya, dan kemudian daripada nafas yang kerap keluar dari tubuh. Maknanya kalimah nafas yang kita gunakan dalam bahasa Melayu menggunakan nafas, itu sebenarnya merujuk daripada kalimah nafs. Nafs itu merujuk kepada roh. Maka nafas yang keluar masuk ini kerana melihat kepada sifat roh itu sendiri. Dan memang roh itu keluar masuk, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar, Allah yatawaffa anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mengeluarkan roh seseorang itu ketika dia mati, dan Allah jugalah yang mengeluarkan roh seseorang itu ketika dia tidur dan tidak mati. Makanya roh ni keluar ada dua macam. Satu keluar disebabkan kematian, satu lagi keluar disebabkan tidur. Kalau keluarnya tidur, itu dia tidak mati, mana keluar masuk, dia keluar dia masuk, dia keluar masuk. Itu yang sebabnya kadang-kadang kita datang kuliah, kita kejap-kejap tertidur, bangun lagi, tak habis lagi, tidur balik, kan, maksudnya roh tu keluar masuk, kan begitu, kan. Tapi nak tidur tidak ada masalah, bagi ustaz tidak ada masalah, tuan-tuan boleh tidur saja, kan. Tetapi tuan-tuan kena ingat, ayat ni tadi tak habis ustaz baca. Wa yumsiku allati alaihi alqada alaihi almaut. Maksudnya kalau nak tidur boleh, tapi kadang-kadang berlaku juga bila roh tu keluar, Allah Ta'ala tahan roh itu daripada kembali.
nanti matilah dia dalam tidur. Kan tidur boleh, tapi ustaz tak jamin tuan-tuan boleh bangun. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh bangun juga, tak apalah, imam pun ada, kita solat saja jenazah di sini. Tu je. Tapi bukan di sinilah maksudnya ustaz, maksudnya di tempat lain. Tempat sini ustaz tengok semua okey je. Kan tu je. Boleh. Okey je. Kan. Tak adalah ustaz tengok semua nampak penat. Ustaz pun penat juga. Kan. Tapi kalau tuan-tuan tertidur itu biasa. Kalau kita ceramah tiba-tiba tertidur itu biasa, sebab ustaz pun pernah juga macam tuan-tuan dengar-dengar, ustaz pun tertidur juga. Tetapi yang luar biasa kalau ustaz sendiri yang tertidur ketika bercakap. Kan. Dan memang pernah berlaku. Bukanlah pernah berlaku ustaz tertidur, hampir tertidur tu ada. Kebetulan pula kuliah subuh. Malam tu kita ada kuliah lagi ni. Besok pagi ada kuliah subuh pula. Kita pun pergilah mengajar. Lepas solat subuh, nasib kita tak jadi imam, kita jadi makmum je. Lepas tu dijemput, hujan turun dengan lebatnya. Allahu Akbar. Kan, jemaah seorang dah tertidur sana, seorang dah tidur sana. Kita pun mengajar, kita duduk tahan. Ustaz ni nak fahamkan kita ke? Tak, ustaz menahan ngantuk sebenarnya. Kan, hampir saja ustaz nak tertidur. Kan. Tetapi kalau tertidurlah juga waktu tu, memang dalam sejarah. Kan. Kan. Okey, baik, kita sambung. Demikian pula apabila dia mati, keluarlah nafs itu, nafs ataupun diri itu daripada sama sekali dan tidak akan kembali lagi. Dan apabila tubuhnya dikuburkan, nafs itu kembali lagi. Okey, maksudnya ketika roh itu keluar disebabkan mati, jasad pun mati. Dan apabila roh dikembalikan kepada jasad yang mati tadi, walaupun roh tadi dikembalikan pada jasad yang mati tadi, tetap juga jasad tadi tidak boleh bangun. Sebab apa? Sebab di sinilah pentingnya kita memahami bahawa pentingnya roh memerlukan jasad yang baik. Kan? Pernah satu ketika kita membahaskan tentang siapa yang melihat. Yang melihat ni siapa? Yang melihat ni roh ke jasad? Kan? Roh ni melihat tak? Sebenarnya roh melihat. Roh melihat. Bukti roh melihat, tuan-tuan mimpi kan? Ketika tidur, tuan-tuan mimpi. Tuan-tuan pergi jumpa sana lah, jumpa orang ni lah, pergi holiday lah. Di situ menunjukkan roh tu melihat. Begitu juga berlaku dalam kitab Ar-Ruh ini juga. Apabila datangnya orang datang menziarahi. Ini pernah berlaku kisah bagaimana orang menziarahi kubur saudaranya, lalu dia memberikan salam, kemudian dia tertidur dan berlaku pertemuan roh orang yang tidur dengan orang yang telah meninggal dunia. Dan surah Az-Zumar tadilah, Allah yatawaffa anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kata Ibn Abbas, boleh berlakunya orang yang hidup bermimpikan orang yang telah meninggal dunia. Boleh. Kan. Walaupun ada hadis yang lain mengatakan mainan syaitan, itu betul. Itu kita tak boleh nafikan, betul. Tetapi nak katakan mimpinya orang hidup dengan orang mati itu benar. Ustaz yakin bahawa tuan-tuan pun pernah ada pengalaman seperti itu. Jangan tuan-tuan, ustaz pun sama juga, kita mimpikan ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Mimpi boleh berlaku. Mana benda tu boleh berlaku. Jadi nak ceritakan bahawa berlaku perbualan. Dalam kitab Ar-Ruh ni dirakamkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, berlaku perbualan. Lalu dia tanya, ayah tahu ke kalau saya datang? Dia kata tahu. Ayah nampak kamu datang, dia kata. Maksudnya yang nampak tu roh. Dia pun nampak ayah dia pun nampak dia. Makanya menunjukkan bahawa roh itu melihat. Itu je, sebenarnya panjang lagi, tapi itu je, cukup sampai situ. Nanti tak ada modal lagi, nanti datang lagi kan, macam tu. Tapi sebenarnya cerita ni banyak tuan-tuan, banyak sebenarnya cerita bab roh ni, sebab dia menceritakan satu alam yang berbeza daripada alam-alam kita ni, tetapi dia sangat menarik. Kan. Jadi, dan ustaz mengajar, sebahagian tempat ustaz mengajar kitab Ar-Ruh ni 8 tahun tak habis-habis. Kan. Jadi tuan-tuan dah 8 tahun dah, belum lagi kan, dengan ustaz tak datang lagi apa semua, ustaz kira-kira baru 2 minggu je. Kan. Macam itulah.
Ni 8 tahun kita mengajar kitab Ar-Ruh ni tak habis. Kan. Panjang cerita dia. Semalam ustaz mengajar kitab Ar-Ruh. Tengah ustaz mengajar kitab Ar-Ruh, tiba-tiba ada seorang dia profesor rasa. Dia tanya ustaz. Dia kata, "Ustaz, saya nak tanya satu soalan." Walhal kita cerita pasal tu, cerita tentang membaca Quran di atas kubur. Hukum membaca Quran di atas kubur, talqin dan sebagainya. Tapi soalan tu dia tanya lain. Dia tanya, "Ustaz, saya nak tanya tentang Isra wal Mi'raj. Adakah Nabi SAW bertemu dengan para Nabi semua tu roh dan jasad ke ataupun roh saja?" Tu dia. Dan memang ada bahasnya dalam kitab ni, ada. Kan. Lalu jawapannya apa? Jawapannya nanti kita akan bagi jawapan pada jumpaan kita yang akan datang. Di waktu itu kita ada cerita bab Isra wal Mi'raj. Kan. Isra Mi'raj ni ujung bulan nanti. Kan. Banyak masjid dia akan cerita tu. Dan ustaz memang bahaskan khas khusus cerita Isra wal Mi'raj. Ada juga cerita-cerita yang kata dia tidak tepat. Yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj tu ada banyaklah cerita dia, nanti kita akan bahaskan. Itu pun menarik juga, itu pun kena memahami dari sudut pahaman daripada perbahasan roh ni. Kan, pembahasan roh. Makanya Nabi nampak tu azab di alam barzah tu seperti apa, itu semua tu yang berlaku ke atas roh. Jasadnya sudah hancur dimakan tanah. Yang Nabi nampak orang ni kena seksa, orang ni kena seksa, orang ni kena seksa, maka yang Nabi diperlihatkan itulah roh. Kan. Jadi berlaku lagi. Kalau begitu, kalau Nabi nampak yang diseksa itulah roh, adakah Nabi nampak para Nabi itu roh ke jasad? Berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahawa ya, Nabi nampak itu ialah roh para Nabi. Kalau Nabi nampak pada roh para Nabi, sebab itulah orang lain tak nampak. Ketika Nabi sampai di Baitul Maqdis, mereka tak perasan pun Nabi di waktu itu didatangi oleh para Nabi. Sebab Nabi yang di waktu itu yang diperlihatkan Nabi ialah roh para Nabi. Dan ada lagi perbahasan yang mengatakan, dalam kitab ni pun ada, yang Nabi nampak itu roh dan jasad. Sebab apa? Sebab tidak mustahil kalau Allah nak jadikan hal tersebut berlaku. Kerana apa? Kerana dah habis masa dah? Belum? Okey. Jadi kalau Allah nakkan ia berlaku, bagi Allah mudah saja. Dan bukan tidak pernah berlaku di bumi Palestin tu Allah menghidupkan orang yang mati. Contohnya siapa? Uzair. Dalam Quran ada sebut kisah seorang lelaki yang Allah matikan 100 tahun kemudian dihidupkan kembali. Dihidupkan roh dan jasad. Tidak mustahil. Bagi Allah mudah. Kan, bagi Allah. Dan ia berlaku di bumi Baitul Maqdis. Kan, boleh saja. Kan. Jadi ya, pokoknya kedua-duanya boleh. Terpulang pada tuan-tuan nak pilih yang mana. Kan. Jadi itu perbahasan roh. Nah, seterusnya pengertian roh. Tadi setelah kita dah bahaskan tadi roh dari segi gambaran secara umum. Nah, pengertian roh dari segi sudut ulama hadis, fiqh dan juga tasawuf, itu bagaimana? Berkata pula, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, berkata pula segolongan lain daripada ahli hadis, fiqh dan juga tasawuf, bahawa roh itu bukannya nafs. Di kalangan ulama tasawuf dan sebagian ulama yang lain mengatakan roh dan nafs itu berbeza. Tadi roh dan nafs itu adalah sama. Mana manusia ni hanya terpisah hanya roh dan jasad. Roh dan jasad. Jasad yang kita nampak. Kita adalah roh di sebalik jasad. Itu dia. Tetapi roh sangat memerlukan jasad. Ustaz bagi contohlah. Walaupun roh itu melihat, tetapi roh memerlukan mata untuk melihat. Mata yang baik. Begitu. Jadi macam mana jasad ini kenderaan untuk hidup di alam dunia ni. So roh tak boleh hidup dalam dunia ni, tak boleh. Dia mesti menumpang di dalam jasad. Kalau dia tak ada jasad, maka dia akan hidup dalam dimensi yang berbeza. Dan dimensi kita ni dengan dimensi roh ni dia sangat dekat. Sangat dekat. Dia kata dia terbalik macam tu. Jadi sebab itu kalau kita duduk tertidur, kita roh tu keluar, dia terus automatik dia masuk ke alam lain. Tak ada dia tersangkut kat sebelah ni, tersangkut ni nampak roh ni, tak ada. Dia akan terus masuk ke tempat lain.
maka roh tak boleh hidup dalam dunia ni, tak boleh. Dia mesti menempah dalam jasad. Dan hanya satu roh, satu jasad je. Dia takkan boleh pindah-pindah. Kan? Nak masuk roh ni ke apa? Dan cerita-cerita banyak bohong. Kan? Begitu juga perumpamaan roh yang masuk dalam jasad ini, sama juga kalau kita ni pun tak boleh hidup dalam dasar laut. Kita perlukan submarine, kapal selam, baru kita boleh duduk dalam dasar laut. Itu pun bergantung kepada kemampuan kapal selam. Ada juga kapal selam yang mana radarnya tak berfungsi. Bila radar tak berfungsi, samalah tak ada mata pun tak boleh. Kan? Ada mata tapi tak boleh lihat, sama je. Walaupun roh itu asalnya boleh melihat. Boleh faham Kalau kita boleh faham konsep tu, mudah. Jadi kalau kita boleh faham antara roh dan jasad ini, kita boleh menjawab soalan antara otak dan juga minda. Maka otak itulah jasad, minda itulah roh. Kita boleh jawab lagi persoalan yang lain lagi yang menjadi misterius, contohnya aura. Maka aura itulah roh. Sebab tu Nabi sebut al-arwah junudul mujannadah, ma ta'arafa minha ittalaf, ma tanakara minha ikhtalaf. Roh ini seperti tentu yang terarah, kalau dia serasi dia akan berpadu, dan kalau dia tak serasi dia akan berjauhan satu dengan yang lain. Ini kerana pernah satu ketika Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, ada ketika engkau bersama dengan Rasulullah dan aku tidak ada, dan ketika aku bersama Rasulullah engkau tak ada." Ya. Aku nak tahu satu perkara. Di waktu itu Rasulullah dah wafat. Aku nak tahu kenapa ada ketikanya orang itu kali pertama kita jumpa dia, kita suka dengan dia, walhal dia tak pernah buat baik dengan kita pun. Baru pertama kali kita jumpa, kita baru tengok dia je, kita rasa kita suka dia, kita ngam dengan dia. Ada hari yang lain kita baru jumpa orang ni, kita rasa tak suka dia, walhal dia tak buat jahat dengan kita pun. Lalu kata Ali, ya, aku pernah dengar Rasulullah SAW bersabda, al-arwah junudul mujannadah, ma ta'arafa minha ittalaf, wa ma tanakara min ikhtalaf. Maksudnya apa? Maksudnya setiap orang itu dia menghasilkan aura, vibration. Kalau vibration dia sama, kita boleh ngam. Kalau vibrate dia lain, tak boleh, kita tak boleh ngam. Kan? Roh ni menghasilkan gelombang, dan dia juga menangkap gelombang. Kita naik satu kereta, sama ada kita bawa ataupun rumah kita duduk sebelah, ataupun dia yang bawa kita duduk sebelah, kita buka lagu, yang kita suka, dan lagu kita suka dia tak suka, pasti dia akan ubah lagu tu. Tukarlah channel. Kan, kita suka. Kan, kenapa kita suka? Isteri tak suka sebab ada nostalgianya. Kan, sebab suka dengan mak janda yang lain, memanglah dia marah. Kan. Kan, jadi dia tak suka bang, tukar lagu. Kan. Jadi gelombang. Kan. Jadi macam itulah. Tapi kalau gelombangnya sama, jadi saja. Tu dia. Jadi dengan mempelajari roh ni, banyak lagi kita akan faham. Tak pernah orang cerita roh ni aura, roh ni minda, kan, banyak. Tapi itulah dia roh. Kan. Dan sangat menarik kalau kita faham. Kan. Sebab tu pernah satu ketika, kalau kita memahami roh ni, maka kita tidak akan terperangkap dengan hal-hal yang mistis. Contohnya jelmaan Tuhan dalam diri. Kan ada man arafa nafsa arafa rabbah, barang siapa mengenali dirinya, maka dia akan kenal Tuhan. Jelmaan Tuhan dalam diri ini banyak yang termasuk dalam ajaran-ajaran tarikat yang sesat. Bahkan ada yang mengatakan bahawa Ustaz pernah hadir satu program LGBT, kan, yang mana maknyah-maknyah ni dia berdebat. Dia kata dia mempertikaikan yang dia ni kenapa jadi lelaki sedangkan dalamnya itu perempuan. Dia kata roh dia perempuan, tapi dia terperangkap dalam jasad lelaki. Tak betul tu. Kan, dia terperangkap, yang lain pun jadi blur juga. Dia bagi falsafah yang pelik, yang lain pun pelik. Tak. Yang menentukan lelaki pada perempuan itu pada jasad. Roh ni bukan lelaki, dan roh juga bukan perempuan.
Kalau tuan-tuan buka Al-Quran, memang Allah Ta'ala sebut setelah ditiupkan roh ke dalam jasad, baru lepas tu Allah Ta'ala ciptakan lelaki ataupun perempuan. Bukan roh tu lelaki ataupun perempuan, tak. Dulu lagi saya pernah ditanya, roh ni lelaki ke perempuan? Tak. Roh mengikut acuan jasad. Tu dia. Banyak lagi jawapan, perbahasan. Itu belum lagi roh ni tua ke tidak. Roh tidak tua. Sebab tu yang tua ni jasad kita ni ada tempoh. Sebab kita diciptakan daripada kullukum li Adam wa Adamu min turab. Kalian daripada Adam ni daripada tanah. Tanah ni sebagian kejadian alam ini dia ada daripada mula, daripada, kalau pokok daripada anak benih, lepas tu jadi anak pokok, lepas tu jadi pokok pula besar, lepas tu dia tua, dia mati, lepas tu tambah kitaran dia begitu. Baik manusia, baik binatang sama dia. Roh tidak diciptakan daripada alam ni. Roh ni daripada alam yang lain. Sebab tu orang tidak boleh nak mengukur umur roh berapa. Tak ada. Yang diukur ialah jasadnya. Kan. Sebab tu roh tidak tua. Tuan-tuan rasa tua ke? Tak. Tahu-tahu tengok cermin, oh dah bereput dah kita. Kan, baru nampak uban lah. Tapi jiwa masih muda lagi. Pakcik kalau 80 tahun nak tanya, pakcik nak kahwin lagi? Nak dia. Kan. Sebab dia masih lagi rasa muda. Kan. Itu belum di dress up lagi, pakai seluar jin dan sebagainya, lagi muda lagi dia rasa. Kan. Sebab roh. Kan. Unik rupanya cerita roh ni. Kalau kita cerita lagi unik lagi. Kan. Menarik. Jadi itu saja pembahasan. InsyaAllah nanti kita akan bahaskanlah tentang roh ini daripada sudut pandangan ulama hadis, fiqh dan tasawuf. Dari segi antara roh dan juga nafs, adakah sama ataupun tidak. Itu saja yang Ustaz nak kongsikan pada hari ini. Yang baik datang daripada Allah, yang salah, yang silap adalah kelemahan diri Ustaz sendiri. Ustaz mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fanattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.